Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar standard pembelajaran 5.1.3 iaitu mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey, bagaimanakah anda mengenal dan melukis subgraf dan pokok? Okey, apakah yang anda faham tentang subgraf ya? Okey, subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Maksudnya subgraf tu adalah graf yang sebenar tu dan kita dia kalau ambil sebahagian dia masih lagi merupakan kedudukan asal bucu dengan tepi tu adalah sama juga. Okey, kita tengok ni. Suatu graf H dikatakan subgraf kepada graf G. Okey. Maksudnya kalau H graf yang sebenar dan satu lagi G ialah subgraf. So maksudnya bucu-bucu graf H ini ialah subset kepada bucu-bucu graf G. Jadi maksudnya semua bucu graf H ini adalah subset kepada graf G. Sama. Jadi maksudnya V V ialah bucu H adalah subset kepada bucu G. Dan satu lagi tepi dia. Okey, tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G. Itu tepi ialah E kan. E untuk graf H subset kepada tepi untuk graf G. Dan pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Okey, kita tengok sini. Okey, secara ringkasnya suatu bucu dalam graf G tu ialah subgraf bagi graf G tu juga. Okey, suatu tepi dalam graf G bersama dengan bucu-bucu yang dikaitkan ialah subgraf bagi graf G. Okey, dan setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Okey, jadi simbol ini juga boleh digunakan untuk subset. Simbol ni. Okay, sekarang kita nak tentukan sama ada graf satu ialah subgraf bagi graf G. Okey, kita tengok graf G ni. Okey, dan juga raja satu di sini. Kita perhatikan, adakah raja satu ni subgraf bagi raja graf G? Okey, kita tengok P dengan S. Sini pun ada P dengan S. Okey. Okey, nampak tak tepi ialah E5, ini pun E5. Okey. Jadi maksudnya graf raja satu ialah subgraf bagi graf G ya. Kerana apa? Kerana pasangan bucu untuk tepi E5 adalah sama. Nampak tak? Bucu dia PS. Ini pun PS. Okey. Ini adalah sama ya. Okey, bucu dia sama. So ini E5, sini pun E5. Okay, so dan E5 ini adalah subset kepada E1, E2, E3, E4 dan E5 dan P dengan S ini subset kepada semua bucu ini. Okey, sekarang kita tengok raja 2. Okay, raja 2 di sini. Tengok. P dengan S sama kan? Tepi dia pun betul E5, tetapi ini pun betul E1, tetapi gelong ini tak berada di sini, bukan di sini kan? So, jadi adakah ini subgraf? Tidak, ya? Tidak. Kerana apa? Kerana kedudukan gelong E2 bukan pada bucu Q. Nampak tak? Gelong E2 ni sepatutnya dia berada di bucu Q, tetapi dia berada di bucu P. Jadi tidak, bukan subgraf ya.
Okey, sekarang untuk Raja 3. Raja 3 ni, okey, cuba. Adakah dia subgraph? Bagi jawapan, respon sikit. Tidak. Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Kerana garisan tepi yang kat P tu sepatutnya E5 bukan E3. Ya, betul. Ya, E5. Betul ya. So, kita tengok E5. Ini E3. So, tidak. Yang mengaitkan bucu P dengan bucu S adalah bukan E3. Okey, kita tengok Raja 4. Okay, Raja 4. Cuba perhatikan Raja 4. Adakah subgraph? Bukan. Bukan ya. Ya, bukan. Kenapa bukan? Kerana tepi pada Q tu E3 sepatutnya. Gelung pada Q ni sepatutnya E2 bukan E3. Okey, boleh faham Okey, sekarang boleh faham kan? Alright. Okey, so sebutan pokok diperkenalkan oleh Arthur Kelly, seorang ahli matematik Inggeris pada tahun 1857. Dan carta salasila keluarga ialah contoh pokok. Ya, yang keluarga kita kan, nenek, datuk, pakcik, makcik semua. Okey, sekarang kita tengok pokok. Apakah yang anda faham tentang pokok? Okey, pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, A, graf mudah iaitu tanpa gelung atau berbilang tepi. Okey, ini ciri yang pertama. Okey, yang kedua, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okay, maksudnya setiap bucu ini mesti ada kaitan, berkait ya, dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Maksudnya tak boleh lebih dari satu tepi. Dan bila bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu tolak 1. Ya, kalau bilangan tepi ialah 5, bilangan bucu ialah 5. Okey, bilangan tepi ialah, katakan bucu ialah 5. So bilangan tepi ialah 5 tolak 1. Contoh ni. Kalau bilangan bucu ialah n ya. So bilangan tepi ialah n tolak 1. So kalau bilangan bucu ialah 5, bilangan tepi ialah 5 tolak 1. So bilangan tepi mesti 4. Ini baru pokok. Okey. Tak boleh, bilangan tepi tak boleh lebih daripada bucu dia. Okey, kita tengok raja ni. Raja 1. Tengok raja 1 ni ada bucu dia, ada berapa bucu? 1, A, B, C, D, E. Ada 5 bucu di sini kan? So berapa tepi dia? 1, 2, 3, 4. So bucu dia ialah V kan? Bucu ialah V. Bucu ialah V kan? V ialah 5 dan E ialah 4. So di sini raja 1 merupakan suatu pokok kerana ini adalah pokok. Kerana apa? Kerana semua bucu berkait. Semua bucu dia ada berkait, nampak tak? Ada sambungan dia. Tapi sampai sini tak apa, dia dah stop. Okey. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi aja. Nampak tak? Setiap ada satu tepi, A to B. A ke B satu, B ke C, C ke D dengan D ke E. Kenapa kata kenapa E tak boleh sambung lagi? Sebab E dah ada disambung dengan berkait dengan D. Ada dah. Ya. A pun sama. Walaupun dia tak sambung lagi, tapi dia berkait dengan B. B berkait dengan C. C dengan D. D dengan E. Okey. Setiap pasangan bucu dikaitkan satu tepi saja. Dan tidak ada gelung atau berbilang tepi. Bucu ialah 5. Tepi ialah 4. So ini adalah pokok. Okey, kita perhatikan raja 2. Adakah ini pokok? Nampak tak? Ada 5 bucu juga. Okey. Dia berkait tak? Berkait kan? Tapi raja 2 dia kata bukan suatu pokok. Kenapa bukan pokok? Sebab bucu B ni
bucu B dengan bucu E ni boleh dikaitkan dengan dua cara. Okey? Okey, B ni dia boleh berkait kepada E kan? E1 dan juga B lagi sekali dia berkait dengan C. Lepas tu dia boleh pergi ke D dan ke E. So dia ada dua cara. So bukan ya. So di sini kita nampak dia ada 5 bucu. Dan saya dah kata kalau tepi ialah kita ambil bucu tolak 1. So tepi ni sepatutnya berapa? Sepatutnya kena 4 ya. 5 tolak 2 ialah 4. So kalau 5 so ini bukan pokok. Okey, sekarang kita kena pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk raja di bawah. Okey, berikan justifikasi anda. Ya, respons sikit ya. Okey, A. Kita tengok pokok atau bukan pokok? Bukan pokok. Ada yang jawab bukan pokok kan? Ada yang jawab pokok tak? Ada yang jawab pokok, semua jawab bukan pokok. Bukan pokok kan? Okey, tengok kenapa bukan pokok? Sebab sepatutnya kalau dia pokok, kalau tolakkan bucu dengan 1, dia akan dapat bilangan tepi. Jadi bucu 6, kalau tolak 1 patutnya ada 5 je bilangan tepi. Tapi yang tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilangan tepi. Okey, jadi maksudnya pertama kita tengok berapa bilangan bucu dia dulu kan? Bilangan bucu ialah 6. Kalau kita tahu 6, tepi dia mesti berapa? 6 tolak 1 ialah 5. Sini ada berapa? 1, 2, okey saya ada berapa tepi dia? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Jadi kita dah kata so ini bukan pokok sebab bucu ialah 6, tepi ialah 7. Clear? Kenapa? Dia mesti bagi justifikasi dia. Kamu kata setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Di sini maksudnya pelbagai cara ini maksudnya P boleh dikaitkan kepada Q kan? Dan P boleh dikaitkan kepada U juga. So tak boleh. Okey, kita tengok okey. Tengok raja ini, raja ini. Adakah dia pokok ke bukan pokok? Pokok. Pokok ya. Ada berapa bucu di sini? Ada 6 bucu. 6 bucu ya. Bucu ialah 6. Tepi dia berapa sini? 5. Tepi ialah 5. Okey. Jadi betul lah kalau ikut sini betul. Tapi selepas tu kita tengok adakah semua dikaitkan semua bucu. Okey, semua bucu dikaitkan tak? Okey, nampak P. Okey, dikaitkan lah. Okey, P dengan Q, U dengan T, T dengan Q, Q dengan K. Semua berkait. Okey, jadi itu adalah pokok. Kita tengok contoh yang ketiga. Mula-mula tengok berapa bucu. 6 kan? 6 bucu, tepi dia berapa? 1. Tepi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Okey, macam betul kan? So, dan kita tengok semula dia punya semua bucu berkait tak? Okey, adakah berkait? Ya, U, T semua berkait ya. So, ini adalah pokok. Kait dengan satu tepi. Okey. Baik, yang keempat. Tengok raja yang keempat ni. Bucu berapa? Berapa bucu? Bucu 6. Tepi dia berapa? 4. Tepi dia 4 kan? Okey, jadi kalau kita tengok sini pun kita dah tahu bukan pokok. Bukan pokok. Sebab tepi hanya 4. So bucu A pula, nampak tak? Bucu A dengan bucu T ni tidak dikaitkan dengan bucu lain. Maksudnya A ke T, T ke A kan? So dia tak ada lagi satu kecuali
T ke S. Kalau dia sambung ke sini, okey, boleh. Kan? Kalau dia sambung satu tepi lagi, then okey. Itu ialah pokok. Okey. Pokok ini digunakan untuk menentukan laluan terpendek. Tujuan kita buat pokok ni untuk kita mencari laluan terpendek. Terpendek ini. Terpendek dan ini kita terpendek dan juga syarat dia penting syarat dia ialah semua bucu dilalui hanya sekali sahaja. Ya, sekali saja. Okey, sekarang kita nak lukis pokok. Okey, kita ni sama-sama. Okey, macam kita try dalam buku, kita lukis pokok ya. Okey, kalau dia bucu ialah 6. Okey, kalau bucu 6 maksudnya tepi berapa? 5. 5 betul. Tak. Okey, so means kamu dah sediakan ni tepi ialah 5. Okey, sekarang kita nak lukis lukisan pokok ni boleh terpulang pada macam mana kamu lukis. Jadi kita kecuali lukisan itu tidak semua laluan tu adalah sekali aja lah tepi dia. Contohnya saya akan bagi kita nak berapa bucu 6. Contohnya inilah 1, 2, 3, 4. Boleh berbagai cara kamu lukis. Okey, 6. So kalau kita nak tepi dia 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So ini adalah contoh pokok. Okey, ini satu contoh ya. So kamu boleh lukis berbagai cara juga. Ya. Okey, contoh ini bucu ialah 8. Kalau bucu 8, tepi ialah 7. Kan? So ini contohlah di sini. Cuba ada berapa bucu? 1, 2, contohnya 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5, 6, 7, 8. 8 bucu. Jadi kamu akan sambung. Tapi dia kena sambung ke titik tak boleh kata sambung macam ni. Ya, kena sambung sampai ke hujung bucu dia. Okey. So ayo. So ini adalah pokok. Untuk bucu 8 ya. Tepi ialah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ini contoh Okay, sekarang dia bagi tepi ialah 4. Kalau tepi 4 kita cari bucu dia. Bucu berapa? 4 tambah 1 kan? So bucu ialah 5. Okay? So mesti ada bucu 5. Bucu 5. Kamu boleh buat tanda mana-mana dululah. Tanda dia bucu 1. Contoh 2. Okey, contoh ini 3, 4, 5. Okey. Asalkan dia berkait semua. Dia berkait semua. 1, 2, 3, 4. 4 tepi. Okey, ini contoh. Okey, kalau sini tepi ialah 9. Kalau 9 maksudnya bucu ialah 9 tambah 1 kan? Jadi 10. Okey, 10 bucu. Banyak ni bucu dia. Okey, kita cuba buat dalam contoh ini. 1, 2, 3, apa pun boleh lah kan? 3, 4, 5, 6, 7. Sebab dia tak ada nama bucu tu senang sikit. So hanya bintik aja kan? Sambung je titik. So sambung je. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9. Yo, kena garis lurus. 9 lah. Okey. So, ini adalah contoh kita lukis pokok ya. Okey. Okay, sekarang kita nak lukis dua pokok. Okey. Okey, sekarang kita nak lukis dua pokok diberi raja ni. Okey, dua pokok. Jadi kalau kita ni mula-mula kita tengok berapa bucu yang diberi. Itu dia berapa? 5. So bucu di sini ialah bucu kejap ya. Bucu ialah 5 kan? Tepi dia berapa dia bagi sini? 7. Tepi ialah 7. Okey. Maksudnya kalau kita nak lukis pokok daripada graf ni, kita kena ada ini kita kena ada tepi dia mesti 4 sahaja. Betul tak? Okey, ini dah tak betul kan? So kita nak 4. Okey. Jadi masuk di sini bucu 5 kita nak 4 saja. Maksudnya dia ada tepi 7, maksudnya dia terlebih 3. Terlebih 3. Jadi kita kena keluarkan tepi dia 3 tu. Okey, keluarkan 3 tepi. Okey, contohlah. So di sini contoh yang pertama pokok dia kita keluarkan kita 1 sini ya. Kita ambil yang ni pertama 1, 2, 3, 4. Tu jadi satu pokok lah. Okey, ingat pokok tak boleh ada lebih daripada ni. Okey, ini contoh yang pertama pokok. Yang kedua kita boleh dapat pokok ini. Kita ada 5 bucu. Ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita ada 4 tepi. 4 tepi. Okey, ini contohnya. Ada soalan tak? Boleh faham ni? Boleh. Boleh ya, sebab ini kita kena keluarkan ya. Kalau dia tak tepi dia terlalu lebih, kita keluarkan ya. So jadikan satu pokok. Jadi cikgu dah kata bucu dengan bucu, nampak tak? Berkait. Satu laluan sahaja ya. Okey, baik. Untuk B, kita nak lukis pokok juga. Okey, tengok. Sekarang kita berapa berapa bucu dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? So bucu ada 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tepi berapa? Okey, bagi cikgu jawapan. Tepi berapa cici ni? Berapa? 8. So terlebih berapa? Terlebih 1. Terlebih kan? Terlebih sepatutnya 6 tolak 1. Terlebih 3. Sepatutnya 5 kan? Ya. Sepatutnya 6 tolak 1. Terlebih 3. Okey, terlebih 3. Ya. 6 tolak 1, 5 kan? So sepatutnya V ialah kena ada 5 saja kan? Okey, jadi kita keluarkan 3 tu lah. Kita keluarkan tepi 3 tu supaya dapat satu pokok. Jadi hasil dia kita akan dapat ni. Okey, kita akan buat contoh ni. Kita akan dapat ni, nampak? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu dan kita ada 5 tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okay, faham ah? Okey. Lagi mungkin kita dapat satu lagi pokok. Okey, contoh macam ni. Ni nampak tak? Kita keluarkan sini. Keluarkan 3. Tadi ini keluarkan 1. Okey, tadi yang pertama ni kita keluarkan 1 ni, nampak tak? 1, 2, 3. Kita keluarkan ni. 1, 2, 3. Okey, betul. Okey, yang ni keluarkan berapa 3 ni? Kita keluarkan 1, 2, 3. Ya. Okey. Okey, sekarang kita dah ada graf yang
ini graf tak terarah ya. Tak terarah maksudnya tak ada arah kan. Dan dia ada berpemberat. Ada nilai berpemberat di sini. Nampak tak? Ada nilai dia kan. Okey, sekarang kita nak lukis satu pokok dengan nilai pemberat yang minimum. Kita nak cari yang minimum ya. Okey, kita tengok ni. Mula-mula kita pastikan kita tengok bucu dia. Bucu dia ada berapa? Bucu dia berapa? 5. Okey. Okey, jadi tepi dia berapa dia bagi? Okey, sila jawab. Tepi berapa? 7. Ya, betul. 7. Jadi maksudnya terlebih berapa? Patutnya tepi ni, sepatutnya tepi ialah berapa? Terlebih berapa? Patutnya tepi ialah 4. 4 kan? Jadi terlebih 3. Patutnya ialah mesti 4. Betul? Okey, jadi kita nak keluarkan tepi 3. 3 tepi. Saya guna pen. Okey, kita keluarkan 3. Jadi mana yang kita nak keluarkan supaya nilai pemberat ialah minimum. Ya. So kita ambil yang nilai yang tinggi tu kita keluarkan lah. Nilai apa kita nak keluarkan? Okay, cuba kita nak pokok tak apa. Kita lukis satu pokok. Ini yang kita keluarkan lah. Nilai yang besar kan. Okey, 25 kita keluarkan PQ. Kita keluarkan yang nilai yang besar. Kita keluarkan ni 20. Dan kita keluarkan nilai ini 19. Okey, kita tak nak 3 tepi ni. Okey, supaya kita dapat nilai yang paling minimum. Okey, jadi kalau ikut sini kita akan lukis macam ni. Kita akan dapat Q di sini. Okey, kita akan dapat P. Dan kita ada R. Kita ada T dan juga S kan. Okey, jadi bila kita keluarkan 25 kita sambung ini. Okey, kita sambung ini, kita akan sambung R juga dengan kita keluarkan 17 kita nak kan. Okey, dengan kita nak ini. Jadi di sini kita nak 10, kita nak 14, 17 dengan 12. Okey, betul tak? So ada 5 tepi, 5 bucu, 4 tepi. Okey, ini. Tapi adakah dia jadi pokok? Dia akan jadi pokok sebab kita nak paling minimum kan, kita dah keluarkan. So tapi hasil dia ini ialah bukan pokok. Bukan pokok. Okey, kenapa bukan pokok? Sebab bucu C ni, bucu P, sebab apa? Sebab bucu P tidak dikaitkan. Okey, tidak dikaitkan dengan apa? Tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. Ya, dia hanya sendiri di sana. Dan juga di sini nampak tak lagi satu point dia ialah tepi seperti mana ya? Tepi RS, nampak tak RS? RS, ST dengan RT mengaitkan kepada 3 bucu. 3 bucu sahaja. Okey. Okey, mengaitkan 3 bucu saja ya. So ini bukan pokok. Baik, kita akan lukis satu lagi pokok dengan nilai pemberat minimum, tetapi kita nak jadikan dia sebagai pokok. Okey? Kita akan jadikan dia pokok. Jadi kita guna cara apa? So antara kita nak keluarkan, kita tengok sini kita ada pemberat. Kalau ikut sini kita tengok pemberat dia ada yang besar ni, 25 ni. 25 dengan 19. Okey, 25 dan 19. Mana yang kita nak keluarkan? Sebab ini besar kan. So kita nak keluarkan, kita nak buang 25. Kita ambil 19 . Okey, kita nak kekalkan 19.
Maksudnya di sini P, saya nak 19. Okey, saya nak kekalkan 19. Okey, kita dah buat ni. Lagi satu, di bahagian sini, 12, 17, 14. Nampak tak? Sekarang saya pergi ke bahagian sini, 12, 7, 14 ni, 17 ni besar nilai dia. So, saya nak keluarkan 17. Okey, saya kena buang 3 ya. So, saya akan buang 3. So, ini S ada, kita guna. S ini ialah 14, kita nak guna. Okey, 12 pun kita nak lagi. Sambung ke R. Okay, ini cara dia untuk buang semua. Dan selepas tu dah buang berapa? 2 kan? Ada lagi kita nak buang? 20. Kita buang 20 Kalau kita buang 20, T ini boleh tersambung ke Q. Kita sambung ke Q Okey. Kita boleh sambung. Kita tak nak 20. So ini nilai 10. Okey. So dapatlah kita, sebab kita kata bucu ialah 5. Kita nak tepi ialah 4. Okey, so dapatlah tepi ialah 4 dan bucu ialah 5. So hasilnya kita dapat pokok. Sekarang kita dapat pokok. Ini baru betul. Okey, bila dapat pokok, kita kena kira jumlah nilai pemberat dia ya. Nilai pemberat dia berapa? Kita tambahkan semua 10 tambah 12 tambah 14 tambah 19. So kita akan dapat nilai dia ialah 55. Kalau tak ada bukan pokok tak boleh jumlah nilai pemberat dia. Itu ada contoh. Boleh faham semua? Okey, kita dah belajar subgraf, kita dah belajar pokok. Okey, sekarang kita pergi mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Ya. Okey, bagaimanakah anda mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian? Okey, rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik. Ya, dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Ya. Okey, rangkaian boleh lukis sebagai graf terarah. Graf terarah maksudnya ada arah kan? Dan berpemberat. Ataupun graf tak terarah dan tak berpemberat. Boleh juga. Okey, dua-dua ni boleh. Ya. Dan juga graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Okey, nampak tak beza Graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Ini graf tak terarah ni. Graf tak terarah berpemberat, graf tak terarah tak berpemberat. Dua-dua pun boleh guna. Okay, maksudnya bolehlah semua kan? Okey, kita boleh tengok contoh ini dalam rangkaian pengangkutan. Okey, rangkaian pengangkutan. Okey, contoh ni. Okey, contoh ni kita menggunakan contoh rangkaian ni. Apa dia ni? Siapa tahu apa ni? Apa gambar ni? Apa gambar ini? Rangkaian kemudahan prasarana. LRT kan? Okey, ini adalah sistem pengangkutan kan? LRT, apa lagi ya? Banyak kan? KTM. Okey. So dia menggunakan ini rangkaian pengangkutan ini menggunakan graf berpemberat. Okey, dia ada pemberat kan? Nampak ada pemberat. Okey, dan juga graf tak berpemberat juga. So pemberat di sini, ya, pemberat sini dia akan menunjukkan jarak dia. Kalau dia lebuh raya ke apa, dia ada tunjukkan jarak dia. Masa perjalanan. Okey, untuk sistem ni kita gunakan masa masa perjalanan dan juga kos perjalanan ni. Okey, kita nak ambil contoh, kita nak ambil dari mana? Dari stesen Bandar Puteri ke KL Central. So dia ada berapa kos dia. So ini pun adalah satu sistem navigasi
iaitu sistem kedudukan global ataupun kita guna GPS, ya. GPS Global Position System. Dan bucu di sini. Bucu di sini ialah menunjukkan stesen. Stesen mana ya? Stesen Ampang, Ceras, ya. Bukit Jalil kan ada banyak. So tepi ni menunjukkan jenis kenderaan. So ada berwarna ni, okey, warna ini adalah KTM, warna ini ada Rapid KL, MRT, ini ialah untuk KRIA, apa dia? Semua ni. Okey. Tengok sini lagi satu contoh. Jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid ya dan 2 jenis permainan yang diminati. Okey, kita nak tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, diberi jadual ni. Okey, kita nak lukis rangkaian. Baik. Kita cuba tengok yang okey. Ada 6 orang murid dan 2 jenis permainan. 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Seorang dua permainan ya. Seorang murid 2 permainan. Jadi sekarang kita nak lukis apa dia punya rangkaian. Okey, apa yang perlu buat ialah kita katakan kita tengok Edmund dulu. Kita tengok Edmund dulu ya. Kita cuba tengok murid ini Edmund. Edmund suka main badminton dengan catur. Jadi kita pun wakilkan dia dululah, Edmund dulu. Edmund punya dia permainan dia ialah badminton. Okey, badminton dengan catur. Okay, contoh catur di sini. Okey, badminton dengan catur adalah bucu. Ini adalah bucu. Ini adalah tepi. Betul tak? So, kita pun ini tepi ini adalah mewakili Edmund. Betul tak Edmund? Edmund suka main badminton dengan catur. Okey, kita dah siap untuk Edmund. Jadi kita tak boleh pergi Azwan dulu. Mungkin kita tengok siapa yang badminton dulu. Siapa yang suka main. Okey, ni dah siap. Dua-dua ni dah siap. Kita tengok siapa yang suka main badminton dulu. Badminton ialah Maria. Maria kan? Maria. So Maria badminton. Kita boleh sambung kepada sambung ini untuk contohlah. Ini untuk Maria. Okey. Maria. Dan Maria ni, dia lagi satu permainan dia apa? Bola jaring. Okey, so ini wakil untuk dia bola jaring. Bola jaring di sini. Okey, kita boleh cuba adjust sikit, tak apa. Boleh letak di mana-mana. So Maria suka main, so di sini kita dah nampak Edmund suka main badminton dengan catur, dah siap. Maria suka main badminton dengan bola jaring. Okey, dah siap untuk Maria. Maria dah siap. Okey. Okey, kalau kita tengok catur lagi. Sebab sini ada lagi bucu catur. Kita tengok siapa yang suka main catur. Okey, ada lagi siapa yang suka? Rajan. Rajan suka suka main catur. Suka main catur. Kita boleh sambung. Rajan di sini. Tepi ialah Rajan. Okey. Dan satu lagi, seorang lagi suka main catur lagi, Aina. Aina suka main catur. Mana Aina ni? Mana Aina? Catur lagi kan? So mungkin sebab boleh sambung di atas. Actually boleh kita sambung di atas. Tapi kalau sambung di atas, dia tak boleh link dengan siapa-siapa lagi. Kita cuba tengok kalau kita nak sambung atas pun boleh. Tapi kalau ikut sini, dia sambung di sini sebab dia tengok Aina ni suka bola jaring. Kan nampak tak? Aina ni suka bola jaring. Jadi bola jaring di sini. Dengan Maria. So kita pun garis saja dengan sini. So di sini Aina di sini. Nampak tak? Kalau kita nak atas nanti dia tak ada lagi permainan di atas. Ini kan? So Aina. So kita dah buat untuk Aina bola jaring. Okey?
So Aina dah main bola jaring dengan Catur. Okay. Dah dua saya okey dah. Okey. Dah siap. Oh. Okey. Lepas tu kita tengok bola jaring. Oh, bola jaring ataupun kita tengok bola sepak lah. Rajan. Rajan ni tinggal lagi bola sepak. Okey. Jadi di sini sebab Rajan di sini. So sini ialah bola sepak. Bola sepak. Tu sambung. Ini adalah bola sepak. Okey, Rajan dah siap. Okey, ada yang suka main bola sepak tak? Okey, kita nampak Azwan suka main bola sepak. Okey, bola sepak. Okey, bola sepak di sini. So ini adalah Azwan. Betul? Okey, Azwan. Dan Azwan ni suka bola sepak dengan sepak takraw. Okey, ada dua. Suka bola sepak dengan sepak takraw. Sepak takraw. So di sini Azwan sepak takraw lah. Okey, sepak takraw. Tapi tak ada orang lagi yang suka sepak takraw. Tinggal Azwan seorang aja. Jadi kita pun letak sinilah sebab tepi selepas ni tak ada orang kan. Okey. Okey, dah siaplah untuk Azwan. Tengok apa lagi permainan? Bola tampar. Ada bola tampar. Bola jaring ada satu lagi seorang. Seorang suka bola jaring. Okey. Jenny ni dia seorang je suka bola tampar, tak ada orang lain. Aina dah siap Okey, Aina dah siap. So, Jenny suka bola jaring. Kita sambung dia, tepi dia. Ini ya untuk Jenny. Okey, Jenny suka bola jaring dan juga bola tampar. Bola tampar dia seorang aja. Okey, jadi bola tampar di sini. Okey, kita cuba tengok ya. Adakah ini adalah rangkaian. Tapi adakah ini pokok? 1, 2, 3, berapa bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu kan? Ada 6 permainan kan? 6 permainan. Tepi dia berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. So ini bukan pokok tapi ini adalah rangkaian. Maksudnya kita buat rangkaian untuk bukan pokok tapi dia adalah rangkaian. Maksudnya kita sambung semua murid dengan permainan tu. Jadi bagi senang kita nampak. Jadi kalau kita dalam jadual yang sebelah ni, kalau kita tengok jadual di sebelah ni, kita nampak, kita tak tahu susah nak tengok kan. Tapi bila dalam bentuk rangkaian, senang saja kita tengok. Kita boleh tahu bahawa sepak takraw ni. Okay, nampak tak sepak takraw ni? Azwan yang suka saja seorang. Dan tengok bola tampar ni, Jenny seorang yang suka. Kalau badminton, Edmund dengan Maria. Kalau catur, Rajan, Aina, Edmund. Kalau bola jaring, Aina, Jenny. Kalau bola sepak, Rajan dengan Azwan. So nampak satu rangkaian di sini. Okey, sekarang kita nak pergi 5.51.5 menyelesaikan masalah dalam bentuk rangkaian. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian? Okay, jadual di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam. Okay, pengangkutan awam, anggaran masa perjalanan dan anggaran kos dari Johor Bahru ke Kota Baru. Okay, di sini kita ada satu jadual di sini. Jenis pengangkutan bas. Okay, kita tengok jenis pengangkutan bas. Masa perjalanan ialah sistem 24 jam. Dan anggaran tempoh perjalanan bas ialah 9 jam. Dan anggaran perbelanjaan, tengok harga tiket seorang, kos bahan api antara dalam harga ni terpulang kepada jenis bas ada yang RM64, ada yang sampai ke RM75 jenis bas. Kereta api dia mengambil masa ni ini dalam sistem 24 jam. Okey, mengambil masa 17 jam dari malam 6 petang 6.33 malam petang kan sampai ke kita akan sampai pukul berapa? 11.47 pagi. Ni betul lah pukul 6.33 pagi petang 17 jam.
Kereta api memang lama sikit kereta api. Kemudahan, ada kemudahan tempat tidur, ada kanak-kanak dengan harga ni ya. Tengoklah kamu nak kedudukan tempat mana ya. Lebih mahal lah, kalau duduk yang lebih mahal lebih selesa. Dewasa, okey. Okey, ini tanpa kemudahan tempat tidur. Sebab lama kan. Lama kalau tak tempat tidur susah kan. Habislah ni. Kanak-kanak dengan dewasa. Boleh faham ya? Okey, kereta tak ada jam lah. Kereta bila-bila masa kamu boleh bertolak kan. So tapi mengambil masa dari Johor Bahru ke Kota Baru ni 9 jam. Dan harga dia RM120 untuk sebuah kereta. Okey. Jadi faham jadual ni, dan kita tengok sini berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan di bawah. Berikan justifikasi anda. Okey, situasi A, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Seorang dewasa tapi dia tak ada kekangan masa. Pilihan apa dia pilih? B, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dan dengan kekangan masa. Dia nak cepat. Yang ketiga, dia nak melibatkan 2 orang dewasa, 2 orang kanak-kanak. So pilihan mana yang kita nak guna? Okey, di sini kita dah masukkan dalam jadual yang lebih ringkas di sini. Ya dari tadi ya. Okey. Jadi jadual ni nampak tak bas? Kita dah masukkan. So di sini saya dah masukkan di sini bas 6 minimum sebab ada 2 kan. Minimum 64, maksimum 75 bas. Okey, kereta api ada 2 pilihan. Satu, tempat tidur dengan tanpa tempat tidur. Ya. Jadi di sini tadi pun sama. Ada di sini kanak-kanak antara ni ya. Nampak tak tadi? Okey, kita dah buat di sini. Okey, kanak-kanak 32, dewasa 49 minimum. Ini maksimum ni. Okey? Okey, baik. Okey, sekarang soalan A. Perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Pilihan mana yang kita nak pilih? Tanpa kekangan masa. Jadi kalau ikut sini, pilih yang mana? Kekangan masa. So dia boleh relax saja balik kan? So maksudnya kita boleh pilih apa? Bagi dia pilih apa? Kereta api. Okey ya? Sebab 17 jam kan? Kereta api 17 jam dia sebab dia tak rush masa kan? So ambil kereta api dengan kemudahan tempat tidur lah. Yang pilihan yang terbaik kerana kos perjalanan hanya beza RM6 berbeza dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur. Dia pilih kereta api tetapi kita cadangkan dia ambil yang ada tempat tidur. Sebab lama sangat perjalanan. So ambil tempat tidur sebab kalau tengok sini, jadual sini, perbezaan dia hanya 55 atau 49 hanya RM6 saja. So ambil kemudahan tempat tidur. Okey, so justifikasi kamu kena tulis ini. Kereta api dengan kemudahan tempat tidur ialah pilihan terbaik. Kerana apa? Bagi sebab dia. Kerana kos perjalanan hanya beza RM6 berbanding dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur. Okey, dan lagi satu kamu boleh bagi lagi sokongan yang lebih baik. Kamu kata pilihan ini juga lebih murah daripada perbelanjaan dengan memandu kereta. Ya. Okey, ini ialah untuk A dan kita tengok soalan B pula. Okey, sekarang soalan B ni kita nak perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Apa pilihan dia? Okey. Biar kita balik ya sini. Kereta api tak boleh guna lagi sebab kereta api kan dia lama kan masa dia. Okey, jadi antara bas dengan kereta saja. Tapi dia hanya seorang dewasa kan. Seorang dewasa kalau dia bawa kereta kan mahal RM120. Kereta RM120. Kalau dia seorang, kalau kereta ramai sikit lagi untung kan. Okey, jadi apa cadangan kamu? Kita cadangkan dia ambil bas. Sebab kalau kamu tengok bandingan bas dengan kereta, dua-dua ialah 9 jam. Sama saja. Kalau bawa kereta lagi letih kan. Okey, kita cadangkan dia guna bas. Okey, dan murah sikit.
So kita cadangkan dia, bas merupakan pilihan terbaik kerana lebih jimat dan penumpang boleh berehat sepanjang perjalanan. Okey, pilihan bas. Dan perjalanan jauh bagi seorang individu menggunakan kereta bukan satu pilihan bijak dari aspek keselamatan. Mungkin dia letih kan membawa kereta. Okey, jadi kamu bagilah satu justifikasi yang baik ya untuk sokongkan jawapan kamu ini. Okey. Okey, sekarang soalan C. Perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Sekarang melibatkan 2 orang dewasa dengan 2 orang kanak-kanak. Kalau ikut sini tadi, kalau kita ambil bas, tengok. Dia tak kata kekangan masa ataupun tak dengan kekang masa ke atau tak. Okay, kalau kita ambil kereta api, tengok lama sangat dan juga kalau kita jumlahkan dia berapa. Okey. Kalau kita ambil kereta hanya RM120 saja kan. Kalau kita ambil contohnya okey. Kalau kita ambil pilihan apa yang lebih baik? Kita ambil pilihan kereta. Ya, yang paling menjimatkan. Okey. Sebab kalau kamu kira sini, tengok mahal kan. Kalau kita nak ambil minimum pun, kita berapa kita tengok ni. Berapa ya kalau kita nak ambil kereta api. Ya, kalau kereta api 2 orang dewasa. Kalau kita ambil yang minimum sajalah kan. 49 kali 2, 49 kali 2 tambah dengan 32 kali dengan 2. So, ni berapa? 98 tambah dengan 64. Bagi saya jawapan berapa? 15162. Betul tak? Betul tak jawapan cikgu? Betul. Betul ya? 98 tambah 6. Okey. So jumlah dia 162. Lebih mahal dari bawa kereta kan? Dan juga tak ada tempat tidur dan masa mengambil ialah lama sangat. So pilihan terbaik ialah kereta ya. Okay. Jadi di sini satu lagi contoh di sini ialah rangkaian untuk yang pengangkutan juga tapi ini melibatkan kapal terbang. Okey. Jadi peta di atas menunjukkan laluan penerbangan domestik oleh sebuah syarikat penerbangan swasta di Malaysia. Dan Encik Joshua bekerja di Kuala Lumpur. Beliau ingin melawat keluarganya di Kota Kinabalu. Nyatakan laluan penerbangan yang terbaik boleh dipilih oleh Encik Joshua. Jadi kita tengok sini. Dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Yang mana adalah pilihan macam mana dia nak guna? Dia akan terbang dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Oh, ada direct flight kan? Okey, ada lagi satu pilihan lain tak? Mungkin dia boleh terbang ke Labuan dulu, baru pergi ke Kota Kinabalu. Kalau tak ada tiket lah. Kalau dia tak dapat beli tiket, dia mungkin dia akan terbang ke Labuan dulu. Lepas tu ke Kota Kinabalu. Kalau nak terbang ke Sandakan dengan Kota Kinabalu jauh sangat. So kata penerbangan terus. Okey, pilihan dia penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Atau lagi satu pilihan kalau tak dapat beli tiket ni, dia boleh terbang dari Kuala Lumpur ke Labuan dan seterusnya ke Kota Kinabalu. Ini pilihan dia. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan bagi pilihan penerbangan pada jawapan A tadi? Apa kelebihan dia? Okey. Kelebihan untuk tadi kita ambil penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu boleh menjimatkan masa dan kos perjalanan. Okay? Sebab dia direct kan. So ini akan menjimatkan masa dan juga menjimatkan masa dengan kos pengangkutan. Okay.
menjimatkan masa ya, dan juga menjimatkan kos perjalanan. Kalau kita ambil laluan yang kedua tadi, penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, lepas tu melalui Labuan lagi kan, transit kan. So kalau ini transit lagi di Labuan tu dia akan mengambil masa yang lebih lama sikit. Mengambil masa mana pen? Mengambil masa perjalanan yang lebih panjang. Dan kemungkinan kos pengantutan lebih tinggi. Okay? So ini adalah jawapan kamu lah untuk pilihan kamu. Kena bagi sokongan jawapan kamu.